Vosian Izoirita Syajonis Mijol Mempedio Zudut BTTV Sodok DT. APKO dan PKR Sabah menyambut baik peruntukan khas RM100,000 kepada adun pembangkang. Pemimpin Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APKO dan Parti Keadilan Rakyat PKR Sabah menzahirkan penghargaan kepada Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji G. Nor atas pemberian peruntukan khas RM100,000 bagi setiap ahli Dewan Undangan Negeri adun pembangkang di Sabah bagi meringankan beban rakyat yang terkesan dengan pandemik COVID-19. Bagi APKO, ini satu permulaan yang baik untuk mengagihkan dana pembangunan kawasan atau CDF. Presiden APKO merangkap ahli Parlimen Tuaran Datuk Seri Panglima Wilfred Madius Tangau, Timbalan Presiden APKO Datuk Donald Mojuntin dan Adun Kedamaian Datuk Ewan Benedict melahirkan ucapan tahniah kepada Ketua Menteri atas usahanya melakukan perubahan sedemikian. Semalam, Ketua Menteri meluluskan peruntukan khas sejumlah RM3.1 juta untuk diagihkan kepada 31 adun pembangkang melalui pejabat daerah masing-masing. Pemimpin APKO melihat usaha sebegitu tidak pernah dilakukan semasa pemerintahan Barisan Nasional dan Parti Warisan Sabah. Bagaimanapun, APKO berpendapat perubahan sebegitu perlu diperluaskan. Dalam satu kenyataan bersama semalam, pemimpin APKO ini berkata Kerajaan Gabungan Rakyat Sabah GRS seharusnya lebih reformis berbanding pemerintah terdahulu. Menurut mereka, Haji G akan diingati dalam sejarah Sabah sekiranya kerajaan di bawah pimpinannya dapat memastikan pengagihan CDF diberikan kepada semua adun dan ahli parlimen tanpa mengira parti politik. APKO akan menyokong perubahan yang dilakukan di peringkat negeri dan persekutuan ini bukan hanya di bawah kerajaan sekarang tetapi juga gabungan parti politik yang mendapat mandat daripada rakyat untuk membentuk kerajaan pada masa akan datang. Sementara itu, pengerusi PKR Sabah, Datuk Christina Liu, yang juga adun api-api berkata, peruntukan yang diberikan bagi membantu menangani penularan pandemik COVID-19 di kawasan DUN masing-masing itu amat bermakna. Christina menghargai pertimbangan dan sikap keterbukaan sebegini. Katanya, meskipun RM100,000 itu mungkin tidak mencukupi untuk melaksanakan kerja di kawasan DUN api-api, namun beliau percaya Ketua Menteri akan mempertimbangkan untuk menambah jumlah tersebut. Christina turut berharap agar Haji G akan menyalurkan dana pembangunan kawasan kepada adun pembangkang di Sabah seperti yang dilakukan Kerajaan Perak dan Johor. Ahli Parlimen Tawau ini melihat usaha sebegitu akan membolehkan adun pembangkang dapat meningkatkan pembangunan sosioekonomi di kawasan masing-masing. 4 kaki tangan awam sebuah agensi kerajaan persekutuan ditahan Suruhanjaya Penjagaan Rasuah Malaysia SPRM petang tadi. Ia atas kesalahan mengemukakan tuntutan elaun perjalanan palsu bagi tugasan rasmi di seluruh negara. Berdasarkan sumber, keempat-empat penjawat awam dari kumpulan sokongan itu terdiri daripada 3 lelaki dan seorang perempuan berusia 30-an dan 40-an. Kesemua mereka didapati mengemukakan resit hotel palsu dalam tuntutan perjalanan mereka. Pengarah SPRM Sabah S. Karunaniti ketika dihubungi mengesahkan tangkapan tersebut yang dibuat kira-kira 1 petang tadi. Beliau memaklumkan kesemua mereka ditahan selama 24 jam untuk siasatan lanjut. Suspek dijangka dihadapkan ke Mahkamah Khas Rasuah Kota Kinabalu 9 pagi esok.
Beliau turut mengingatkan kaki tangan kerajaan agar tidak mengemukakan tuntutan palsu. Ini kerana perbuatan itu adalah satu kesalahan mengikut Seksyen 18 Akta SPRM 2009. Kita ikuti perkembangan situasi semasa COVID-19 di Sabah. Kerajaan negeri membenarkan solat berjemaah 5 waktu dengan kehadiran tidak melebihi 15 orang jemaah pada satu-satu masa dan solat Jumaat dengan kehadiran tidak melebihi 45 orang jemaah. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Masidi Manjun berkata, ketetapan ini bagi memudahkan umat Islam melaksanakan ibadah dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Kerajaan negeri juga membenarkan aktiviti keagamaan di rumah-rumah ibadat bukan Islam dengan kehadiran tidak melebihi 45 orang atau 1/3 daripada kapasiti rumah ibadat pada satu-satu masa. Kebenaran ini berkuat kuasa Jumaat ini. Menurut Masidi, warga tua dan kanak-kanak adalah tidak digalakkan makan di restoran atau kedai makan. Sabah mencatatkan penurunan kes positif baru COVID-19 dengan 132 kes dilaporkan hari ini berbanding 180 kes malam. Ini menjadikan jumlah kumulatif kini 50,855 kes. Masidi berkata, 4 kes kematian dilaporkan hari ini, iaitu 2 di Tawau, 1 di Putatan dan 1 di Sandakan. 2 kluster baru dilaporkan hari ini, iaitu kluster Jalan 3 KKIP Kota Kinabalu dengan 21 kes kumulatif. Kes indeks adalah seorang pekerja kilang pemprosesan ayam menerusi saringan bergejala. Satu lagi ialah kluster Lorong Bersatu Damai Kota Kinabalu dengan 11 kes kumulatif. 174 pesakit telah sembuh hari ini, manakala 1,424 pesakit sedang menerima rawatan. Daerah Kuala Penyu bertukar dari zon jingga ke zon kuning. 18,443 bakul makanan telah diagihkan setakat ini di bawah program bantuan prihatin COVID-19 Sabah 2.0. Orang ramai diminta untuk terus menderma darah. Hanya 468 pendara didermakan orang ramai di Sabah bulan lalu berbanding keperluan 5,833 pendara sebulan untuk kegunaan rakyat di negeri ini. Pengurusi program derma darah Bulan Sabit Merah Malaysia Sabah, Leslie Chan Boon Siang berkata, bekalan darah dalam kuantiti itu hanya mampu menampung keperluan sebulan di Hospital Queen Elizabeth, Kota Kinabalu sahaja. Katanya perkara itu dilihat membimbangkan. Beliau berharap orang ramai boleh membantu untuk menderma darah bagi memastikan bekalan darah terus meningkat menjelang hujung tahun ini. Leslie berkata darah yang berjaya dikumpul tahun lalu pula adalah sebanyak 7,732 pen melalui 185 program derma darah yang telah diadakan. Beliau berkata sehingga hari ini, Bulan Sabit Merah Malaysia Sabah telah melaksanakan program derma darah di 6 daerah di Sabah. Ia melibatkan daerah Penampang, Kota Kinabalu, Kudat, Kuala Penyu, Pitas dan Tenom. Mangsa banjir di Taman Hazanah Indah Lahadatu dibenarkan pulang. 27 orang mangsa banjir di Taman Khazanah Indah Lahadatu yang ditempatkan di Pusat Pemindahan Sementara PPS Dewan Serbaguna Plasma Stesen MPOB Lahadatu sejak 10 malam tadi telah dibenarkan pulang ke rumah masing-masing 3 petang tadi. Menurut Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah, pemantauan mendapati banjir kilat di taman perumahan itu telah pulih. Mereka yang dipindahkan terdiri 27 orang dari 5 keluarga. Mereka termasuk 11 kanak-kanak dan seorang orang kelainan upaya OKU. Penduduk dipindahkan susulan banjir kilat yang melanda Taman Khazanah Indah malam tadi. Bekas pemain bola sepak Australia dan legenda bagi pasukan Sabah, Scott Ollerenshaw, dilantik sebagai pengarah teknikal Sabah FC bertujuan untuk meningkatkan kualiti bola sepak di negeri ini. Sabah FC menerusi hantaran dalam laman Facebook mengumumkan
Pelantikan itu secara automatik menjadikan Ola Renshaw sebagai ketua program pembangunan belia untuk mencungkil bakat baru bagi pasukan Liga Super. Menurut kenyataan itu, pelantikan legenda bola sepak Sabah itu adalah sebagai medium perantara bagi pemain import dan Sabah FC. Pada masa sama, beliau juga bertindak sebagai pencari pemain berkualiti untuk diserap ke dalam pasukan Sabah. Ola Renshaw, 53, yang bermain dengan pasukan Sabah dari 1994 hingga 1997 telah menjaringkan 110 gol dan memenangi anugerah kasut emas 2 kali, menjadikannya sebagai legenda Sabah. Beliau turut membantu Sabah menjulang Piala FA 1995 dan kejuaraan Liga Perdana pada 1996. Ketuhanan Misomoto Kovagu.